Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Jadi alhamdulillah hari ini tiba giliran kami di Universiti Malaysia Terengganu UMT untuk bersiaran secara live di saluran FB kemasukan BPKP JPT dan untuk makluman semua penonton yang bersama-sama dengan kita, program ini juga boleh diikuti di saluran FB live UMT. Jadi saya mengambil peluang ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah UPU kita Encik Wahid Nordin dan tim pengambilan UPU kerana telah menyediakan ruang dan peluang kepada kami tim kemasukan di Universiti Awam untuk berkongsi program-program yang kami tawarkan di siaran live FB UPU sendiri. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Encik Syirfan dengan tim lah, sebab bersusah payah betul lumus untuk memastikan program kita ni dapat kita jalankan seperti mana yang kita rancang. Jadi untuk makluman semua, untuk yang biasa menonton live FB bersama Tuan Pengarah UPU kita, selalunya kita tengok Encik Wahid bersorangan kan. Bersorangan, membaca soalan dan menjawab soalan secara spontan. Tapi kami di UMT insya-Allah kita akan buat kelainan sedikit. Kerana kita akan gunakan konsep program UMT FB Live kami. Dan saya tak akan bersorangan hari ini. So hari ini saya ditemani oleh ada 4 orang hebat. Tapi sebelum tu saya ingin maklumkan bahawa walaupun saya dan panel jemputan saya tidak membaca soalan secara langsung, tetapi kami telah ready sebenarnya. Pasukan tim UMT, asasi STEM, fakulti, akademik sendiri akan menjawab sebarang soalan yang dikemukakan berkenaan dengan kemasukan ke UMT, dan pasukan tim UPU sendiri pun dah bersedia saya rasa untuk menjawab sebarang soalan berkaitan yang lain daripada UMT lah. Alright, untuk makluman semua juga program kita hari ini, konsep program kami adalah secara santai. Kita memberi ruang kepada jemputan kita untuk berkongsi kelebihan-kelebihan program yang kami ada, dan kita akan terbahagi kepada 2 slot. Kita akan ada slot pertama yang mana saya akan bersama dengan pengarah pusat asasi STEM kami sendiri, dan kita juga ada ketua bidang diploma perikanan. Jadi tumpuan kita akan beri lebih kepada lepasan SPM untuk slot pertama ni. Dan selepas tu kita akan ada slot kedua. Slot kedua saya akan ditemani dengan 2 orang promotor promosi kemasukan yang juga pensyarah kami lah, daripada FTKKI dan FFSM, yang kita akan berikan tumpuan lebih kepada program sarjana muda lah. Okey, untuk lepasan SPM setara. Jadi suka untuk saya mengambil peluang. Ingatkan lagi sekali bahawa tarikh tutup permohonan UPU online kita adalah pada 17 hari bulan ni. Jadi jam 11.59 dah tutup. Make sure mana-mana yang masih belum mengemas kini ataupun masih belum di pin number, selepas program ni lah, bila berakhir program ni, siapkan mask, sanitizer, glove semua, patuhi peraturan PKP yang ditetapkan dan buat permohonan. Jangan lupa pilih UMT untuk pilihan pertama, right? Dan insya-Allah hari ini kita akan berkongsi juga tip-tips mungkin ataupun info-info penting daripada Encik Wahid. Kalau tak ada sebarang masalah, kami akan berhubung dengan Tuan Pengarah UPU kita Encik Wahid untuk mendapatkan mungkin info-info terkini sebenarnya untuk makluman lepasan SPM dan SPM setara kita lah. Dan saya juga untuk ingin mengambil peluang untuk memaklumkan bahawa di akhir slot kita ni pada akhir slot insya-Allah saya akan berkongsi peluang untuk masuk ke UMT ni yang lebih cerah sikit, yang tips yang gempar lah. Make sure tak akan dapat dekat mana-mana, kena tonton kita sampai habis program. Alright, untuk slot pertama ini saya ingin terus pergi kepada panel jemputan kita. Yang pertama, tak lain tak bukan pengarah asas sistem kita, Prof. Madya Dr. Laili Haji Syed. Assalamualaikum Dr. Wassalam. So macam mana? Sihat Alhamdulillah Cik Saiful, kita semakin sihat. Semakin sihat. Semakin Okay. sihat. Cuma yang saya nak tahulah macam mana pandangan doktor berkenaan dengan tempoh lanjutan ni. Bagaimana tu? PKP kita dah dilanjutkan ni macam mana? Okey, jadi kita pun hari demi hari bila kita melihat cuti kita semakin panjang jadi maksud cuti tu kita masih bekerja lagi Yeah. Jadi pada saya apa pun keputusan dibuat oleh kerajaan kita adalah yang terbaik untuk kebaikan semualah Jadi kita pun kalau awalnya kita rasa kekok bekerja dari rumah, tapi sekarang sudah seperti biasa pula. Okey, jadi saya rasa dah terbaiklah apa yang telah dibuat keputusan oleh kerajaan kita. Okey.
Dan seterusnya kita pergi ke jemputan kita yang kedua lah, panel kita. Walaupun nampak macam pelajar tahun akhir, tapi beliau adalah kita punya ketua bidang Diploma Perikanan. Assalamualaikum Dr. Fazliana binti Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Syaiful. Alhamdulillah sihat. Pukul berapa sampai Terengganu? Katanya stranded kat KL kan? Ya, sampai petang semalam. Alright. Cik Syaiful apa khabar? Saya nampak ceria pada hari ini. Sentiasa ceria. Alright. Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita terus ke soalan-soalan, saya rasa kita pernah kenal jugalah panel kita ni. Kami di UMT memang semua dah kenal lah. Tapi mungkin penonton-penonton di luar, di saluran FB Live, UPU ni, ini tahu siapa sebenarnya kita punya pengarah Pusat Asas Sistem ni, Dr. Mungkin boleh kenalkan diri sedikit, asal dari mana, kepakarannya mungkin. Sila, Dr. Okey, terima kasih Cik Saiful. Okey, jadi saya Laili Cik Ros. Okey, asal saya adalah daripada negeri Melaka. Alright. Jadi saya berhijrah ke negeri Terengganu ni sudah 23 tahun yang lalu, datang sebagai seorang guru matrikulasi, kemudian bertukar menjadi seorang pensyarah, dan saya adalah pensyarah dalam bidang kimia. Jadi kajian PhD saya ialah mengenai penghantaran ubat ke kolon manusia. Jadi itu adalah kajian saya lah. Saya adalah bidang kimia, Cik Saiful. Itu adalah bidang yang di mana kita mengkaji penghantaran ubat kepada pesakit kanser dan sebagainya, ya. Jadi saya bersama dengan Asas Sistem bermula daripada tahun 2017 apabila Pusat Asas Sistem ditubuhkan. Ya, sebelum itu apabila saya balik daripada UK pada tahun 2014, 2015, kami banyak melakukan program-program bersama dengan komite sekolah dalam bidang STEM. Okey, jadi itulah latar belakang yang boleh saya kongsi, ya. So orang Melakau. Saya orang Melaka, orang Asam Pedas, ya. Alright, okey. So kita nak kenal juga satu ramai yang nak kenal ni, Dr. Fazliana kita. So Dr. Faz mungkin boleh kenalkan diri sedikit. Assalamualaikum kepada penonton yang menonton kami pada pagi ini. Saya perkenalkan sedikit diri saya. Nama diberi Nur Fazliana Mohtar. Asal kelahiran Johor, membesar di Negeri Sembilan. Saya merupakan ketua bidang Diploma Perikanan. Juga merangkap pensyarah di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu. Sudah berkhidmat lebih kurang 8 tahun di UMT ini. Dan saya juga merupakan alumni UMT, graduan ijazah sarjana muda sains agroteknologi aquaculture pada tahun 2007, kira-kira 13 tahun yang lalu. Lama dah Cik Syaiful. Ya. Jadi beri saya sedikit kesempatan untuk mengambil peluang yang ada untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Syaiful sendiri sebagai host. Tidak dilupakan juga kepada tim BPKP JPT iaitu Encik Wahid serta tim pengambilan UPU, dan tidak dilupakan kepada Pusat Komunikasi Korporat UMT kerana memberi ruang kepada kami berdua mempromosikan program-program yang ada di Universiti Malaysia Terengganu, terutamanya kepada calon-calon lepasan SPM. Jadi kepada adik-adik calon lepasan SPM, jangan ke mana-mana, tunggu bersama kami dan kita akan lihat apa yang kita tawarkan. Dan beradanya saya di pagi ini adalah untuk mempromosikan bidang program Diploma Perikanan yang ditawarkan di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Dan adik-adik jangan ke mana-mana, saksikan, kita lihat apa yang Diploma Perikanan tawarkan kepada anda semua. Sekian saja Cik Syaiful. Okey, terima kasih banyak Dr. Alright, saya rasa saya terus pada soalan lah. Okey, pertama saya nak terus pada Dr. Laili. Kita tahu di setiap UA ni memang ada asasi, tapi apa itu kelebihan program asas sistem ni yang yelah kita bandingkan dengan universiti lain, apa dia punya kelebihan dia yang perlu diketahui? Okey, Cik Saiful, jadi kita sedia maklum, semua universiti awam kebanyakan mereka ada asasi program mereka asasi sendiri. Jadi pelbagai nama asasi yang telah diberikan. Jadi apabila kita mencadangkan untuk menubuhkan asasi STEM, kita mengambil nama STEM tadi untuk mencipta satu kelainan. Di mana dalam asasi STEM, kalau biasanya asasi-asasi yang lain mereka akan fokus. Kalau mereka adalah asasi sains, mereka akan fokus dalam bidang sains, sama ada sains hayat ataupun sains fizik. Kemudian kalau asasi kejuruteraan, asasi pertanian dan sebagainya. Tetapi di asasi STEM kita mencipta kelainan di mana dalam masa tempoh setahun, pelajar-pelajar akan diberi ilmu semua bidang dalam bidang sains,
teknologi, engineering dan matematik. Oh, so itu STEM. Jadi itu STEM. Jadi maksudnya kita memberi pelajar tadi pendedahan kepada semua 4 tajuk tadilah. Kita ada bidang sains, kita memberi kimia, biologi, fizik. Kemudian kita beri dalam bidang ilmu, kita bagi sains komputer. Kemudian kita ada kejuruteraan dan juga matematik. Jadi ini adalah satu kelainan di mana kita memberi peluang kepada pelajar untuk mereka melihat di mana kecenderungan mereka. Adakah mereka itu betul-betul minat dalam bidang sains ataupun minat dalam bidang teknologi ataupun kejuruteraan ataupun matematik. Jadi dalam tempoh setahun apabila mereka mengikuti program, dan dalam tempoh itu juga mereka berpeluang berjumpa dengan para pensyarah sebab kita berkuliah bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah daripada fakulti. Jadi mungkin pelajar-pelajar asas sistem itu berpeluang untuk mengetahui apakah bidang-bidang yang mereka akan ceburi di peringkat ijazah ya. Jadi setelah setahun mereka akan memilih di manakah bidang yang mereka sangat minat. Jadi kalau mereka rasa minat dengan fakulti yang bidang-bidang daripada bidang sains, mereka akan memilih daripada fakulti. Kita di UMT kita ada fakulti sains dan sekitaran marin. Jadi di situ dia ada sediakan program-program seperti biologi marin, sains marin, pengurusan biodiversity, geoscience, program baru ya. Dan kalau mereka rasa minat dalam bidang teknologi, mereka pergi kepada fakulti teknologi kejuruteraan, kelautan dan informatik. Jadi di situ kita punya niche kita dalam bidang teknologi maritim dan sebagainya, ataupun mereka juga mungkin akan pergi kepada fakulti perikanan. Jadi itulah kelebihan ataupun kelainan yang kita cipta di asas sistem. Ya, Cik Saiful? Okey. Tapi bila kita dengar tu macam seolah-olah benda ni hanya terbuka kepada pelajar sains saja ke macam mana? Oh, tidak. Jadi salah satu lagi kelainan asas sistem apabila di peringkat awal kita mencadangkan penubuhan, kita telah dicabar kita telah dicabar oleh pihak kementerian di mana mereka menginginkan satu kelainan dicipta oleh asas sistem. Membuka sedikit laluan kepada pelajar yang bukan daripada aliran sains tulen. Bila kita menyebut sains tulen, maksudnya mereka itu yang mengambil subjek-subjek kimia, fizik, biologi di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tetapi bila kita diminta untuk memberi laluan kepada bukan sains tulen, mereka itu tiada subjek kimia, fizik, biologi, tetapi kita mengambil inisiatif di mana kita mencari pelajar-pelajar yang dapat A sains. Maksudnya pelajar-pelajar dalam, dia tak ambil kimia, fizik, biologi, contohnya dia dalam aliran yang kita kategorikan sebagai bukan sains tulen, dan mereka itu ada sains A, kemudian ADMET dia C+. Jadi kita memberi laluan kepada pelajar dan kita telah pun membuktikan pelajar daripada kategori yang bukan sains tulen, yang tidak ada kimia, fizik, biologi, tetapi ada sains A dan ADMET-nya C+, beliau mampu mendapat keputusan dan yang terbaik pada ambilan pertama pelajar sulung kita pada tahun 2018. Kita telah mengeluarkan pelajar daripada aliran sains tulen tadi, bukan sains tulen, dan telah mendapat 3.8 CGPA, PNGK-nya. Jadi itu membuktikan bahawa pelajar itu boleh mengikuti. It's too early for us nak streamingkan pelajar sebab kadang-kadang pelajar ni dia berminat tetapi ditahan oleh pihak sekolah. Kadang-kadang sekolah mungkin ingin saya katakan mungkin sekolah ingin mengawal pelajar-pelajar yang cemerlang untuk masuk ke aliran sains tulen. Jadi minat tu ada. Jadi di sinilah kita berpeluangnya Cuma mereka perlu ada matematik tambahan. Matematik tambahan ialah queen subjek Cik Saiful. Jadi kalau pelajar tu bagus at maths pada kami, mereka itu adalah pelajar-pelajar yang boleh menyelesaikan banyak lagi benda-benda lain. Terima kasih doktor. Saya dah cukup lengkap dah jelas info yang kita dapat. Okay. Saya nak maklumkan kat sini kita memang ada sediakan ruang untuk sebarang soalan berkaitan dengan kemasukan ke UMT ni. Boleh berhubung terus ke nombor 019 566-5395, lagi sekali 019-566-5395. Kita boleh lihat dekat skrin kita. Okey, STEM kita dah tahu apa itu STEM. Soalan yang sama Dr. Faz, apa itu kelebihan program diploma perikanan yang perlu pelajar lepasan SPM kita mohon tu. Sila tu. Okey, terima kasih soalan yang diberikan.
Saya tahu program Diploma Perikanan ini dan mana-mana program juga sebenarnya dia mempunyai kelebihan dan keunikan yang tersendiri. Jadi ia bergantung bagaimana setiap individu itu melihat sesuatu program itu dari sudut yang positif. Jadi di sini sedikit pengenalan mengenai Diploma Perikanan yang ditawarkan di Universiti Malaysia Terengganu. Diploma Perikanan ini merupakan antara the one and only program yang tertua ditawarkan di sini di Dah berapa UMT. lama tu? Dia sejak awal penubuhan Pusat Perikanan dan Sains Samudra pada tahun 1976. Ia agak lama yang dulu sehinggalah ia melalui satu fasa evolusi yang sangat panjang sehingga tertubuhnya Universiti Malaysia Terengganu pada tahun 2007 dan menempatkan Fakulti Perikanan dan Sains Makanan yang di mana di dalam tu ada beberapa bidang tujahan seperti perikanan, aquaculture, sains tanaman dan juga food science. Jadi selain itu Diploma Perikanan juga merupakan Diploma Perikanan juga merupakan program tunggal yang ditawarkan di Semenanjung Malaysia. Kita tak ada yang lain, the one and only. The other one adalah ditawarkan UPM Bintulu Sarawak. Dan ketiga, ia juga merupakan feeder program kepada program-program di ijazah lanjutan. Antaranya yang paling penting adalah dua program ni lah, iaitu Sarjana Muda Sains Gunaan Perikanan dan juga Sarjana Muda Sains Aquaculture. Secara amnya Fakulti Perikanan ini menawarkan beberapa program dan satu-satunya program diploma yang ditawarkan adalah Diploma Perikanan dengan tempoh pengajian selama 2 tahun dan dia merangkumi 4 semesters dengan tambahan another 2 short semesters dan juga mempunyai 90 jam kredit yang bagi melayakkan pelajar-pelajar bergraduat. Pelajar-pelajar Diploma Perikanan akan mengambil kursus-kursus yang berkaitan dengan Trust Universities banyak 16 jam kredit. Mereka juga akan mengambil kursus Trust Program sebanyak 50 jam kredit dan another elective untuk 24 jam kredit bagi melayakkan mereka bergraduat. Bila ditanya mudah ke nak masuk Diploma Perikanan, saya share sedikit tentang syarat-syarat kemasukan ke program Diploma Perikanan. Untuk syarat kemasukan dia agak mudah kepada adik-adik calon lepasan SPM di luar sana. Seandainya anda merupakan pelajar jurusan sains, anda mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian untuk C dan ke atas dan juga anda mendapat kepujian untuk 3 subjek sains tulen sama ada physics, biologi dan juga kimia. Salah satu betul. Tapi antara 3 tu kena make sure C juga ke keutamaan atas. biologi. True. Dan keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar atau calon-calon yang mendapat C dan ke atas untuk biologi sebab Diploma Perikanan menawarkan kursus-kursus yang kebanyakannya ada elemen biologi di dalam tu. Jadi yang macam kita tengok yang STEM kita buka kepada peluang pelajar sastra yang Diploma Perikanan itu macam mana? Memang hanya untuk pelajar sains saja ke? Ya, kita buka sepenuhnya kepada pelajar jurusan sains yang sahaja mengambil fizik, kimia, biologi dengan syarat mereka memenuhi syarat-syarat tersebut lah. Terima kasih Dr. Panjang lebar dan jelas sebenarnya. Alright. Dr. Laili. Ya, saya. Setahu saya lah pelajar asasi STEM kita ni memang bila dah habis tempoh dia setahun, dia tak boleh ke mana-mana kan, dia perlu sambung close system kan. Kita kepung dia. So apa kelebihan dia? Walaupun tak boleh pergi ke UA lain tu, apa lebihnya dia berada di sini? Cik Saiful, soalan tu sangat menarik dan kami pun biasanya menerima soalan-soalan tu setiap kali pergi promosi, ada yang hantar WhatsApp dan sebagainya. Satu kelebihan pelajar-pelajar yang memilih program asas sistem. Jadi apabila pergi mempromosikan program asas sistem, biasanya saya akan tanya apakah bidang degree, bidang ijazah yang mereka ingin pergi, mereka ingin pilih. Sebab saya takut mereka tu salah pilih. Contohnya misalnya kata dia ingin pergi program perubatan. Jadi saya kata jangan minta asas sistem sebab kita tidak ada program perubatan di peringkat ijazah. Jadi sebenarnya kalaulah kita ada ramai pelajar-pelajar yang memberitahu bahawa minatnya ada dalam bidang biologi marin contoh. Jadi kalau kita pergi promosi, mereka ini kata, saya tanya apakah bidang yang ingin diceburi, dia kata peringkat ijazah saya ingin pergi biologi marin. Jadi saya kata pilihlah asas sistem. Kerana apa? Apabila kita memilih program asas sistem, seolah-olah kaki itu telah diletakkan separuh ke program biologi marin. Seolah-olah kita telah tawaran itu untuk mereka menerima program biologi marin itu lebih luas sebab mereka
tidak perlu lagi memohon melalui UPU. Oh, dah tak perlu Tak mohon perlu UPU dah. melalui UPU. I Jadi see. mereka itu adalah feeder. Jadi sebab tu kita kata bila closed system, maksudnya mereka itu tidak akan keluar. Mereka itu akan menjadi feeder kepada program-program di UMT yang kita sediakan. Jadi kalaulah pelajar-pelajar itu ingin mengelakkan daripada bersaing dengan ramai lagi daripada yang akan memohon ya. untuk peringkat ijazah, saya rasa pilihlah program asal sistem. Okey, kerana kaki mereka itu telah, macam saya katakan tadi tu, telah sebelah kaki dah. Jadi dia dah nampak dah program biologi marine itu akan menjadi, dia akan kata 3 ataupun 4 tahun mereka akan keluar daripada UMT dalam bidang biologi marine. Jadi itu adalah satu kelebihan yang kita sentiasa war-warkan kepada semua pelajar-pelajar di luar sana. So batch pertama saya rasa dah keluar. Batch Semua dapat sambung. Ya, jadi batch pertama kita keluarkan pada last year pada sesi 2019. Ya. Jadi mereka masuk Jun 2018, mereka selesai pada Jun 2019 dan mereka telah ditawarkan mengikut pilihan masing-masing. Jadi apabila mereka selesai program setahun dalam semester yang terakhir, semester 3, mereka itu akan diberi satu borang untuk mereka memilih apa sahaja program yang ingin mereka pilih. Jadi mereka akan letakkan, walaupun kita kata biasanya pilihan pertama tu akan dapat, jadi dia akan letakkan pilihan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau UPU sampai 12, tapi kita 4. Tapi pelajar-pelajar asasi sulung, pelajar sulung kita last year semuanya mendapat program yang mereka ingini, termasuk pelajar yang bukan sains tulen. Cik saya pun bayangkan kalau dulu dia tingkatan 4, tingkatan 5, tak pernah pun dia belajar kimia, sains, fizik semua, dia ada belajar perakaunan tapi ada sains, okey. Tetapi tiba-tiba dah telah tukar minat, dia telah masuk. Kita ada beberapa pelajar yang telah masuk ke bidang teknologi maritim. Dia telah masuk bidang-bidang biologi marine. Jadi dah tukar bidang. Jadi saya rasa itu adalah satu hasrat kerajaan untuk kita meramaikan lagi graduan dalam bidang STEM. Itulah hasrat utama asas sistem sebenarnya. Alright, okey, terima kasih. Dan untuk Dr. Faz, sebab yelah kita memang sama-sama tim promosi, kita pergi ke mana-mana promosi, soalan yang kita selalu dapat ialah skeptikal orang bila kita sebut diploma perikanan ni nak jadi nelayan ke, nak beli ikan je ke, sedangkan skop dia tu luas. Jadi mungkin doktor boleh elaborate sikit. Saya setuju juga sebab kita pun bersama-sama banyak keluar untuk mempromosikan program. Betul. Jadi itu antara soalan evergreen yang kita dapat dari zaman berzaman. Adakah dengan ambilnya diploma perikanan kita akan keluar sebagai nelayan? Okey, diploma perikanan ni betul apa yang Cik Syaiful cakap, ia merupakan bidang yang sangat luas skopnya, tetapi secara general dia cover dari segi aspek perikanan dan aquaculture. Bagaimana luasnya skop perikanan aquaculture bergantung juga kepada berapa luasnya lautan. Okey, jadi di sini diploma perikanan ada mengambil kursus-kursus berfokus dalam bidang perikanan dan aquaculture, tetapi saya juga ingin bila kembali kepada soalan tadi yang tentang betul ke dah jadi nelayan. Mungkin nelayan tu term yang ke arah modernnya adalah mungkin nelayan moden yang membantu ataupun yang ada inisiatif untuk menambah baik sistem perikanan kita yang ada sekarang ni. Okey, jadi merupakan nelayan moden yang ada inovasi dalam tangkapan ataupun peralatan-peralatan yang mereka gunakan. Okey. Dan seterusnya konsep lain yang kita terapkan adalah renang dan keselamatan air. Skill itu sangat penting. Cik Syaiful boleh berenang? Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh. Kepada adik-adik calon lepasan SPM di luar sana, tidak mengapa kalau kita tak pandai berenang, kerana UMT dan fakulti sendiri ada menawarkan kursus renang dan keselamatan air dan juga fasiliti yang cukup untuk memastikan anda semua boleh berenang sebelum kita boleh mengendalikan sebarang practical work di luar sana. Sebab kita tahu mana-mana program juga termasuk diploma perikanan bukan sahaja belajar di dalam kampus dan based on the theory in the classroom. Bukan itu sahaja. Kita involve dengan banyak lagi practical kerja, sama ada di dalam makmal ataupun di research station kita. Seperti sedia maklum, kita ada research station UMT seperti di Pulau Bidung ataupun di Tasik Kenyir lah. Kita tidak 100% berdasarkan kuliah teori semata-mata. Jadi mereka akan dipersiagakan di awal semester. Biasanya kursus renang ini kita tawarkan di awal semester. Jadi kepada yang tidak tahu berenang, ini bukan merupakan syarat wajib anda untuk apply diploma perikanan. Jadi saya rasa
saya memohon kepada adik-adik lepasan SPM untuk menjadikan diploma perikanan sebagai pilihan utama anda untuk UPU ini. Ini kerana banyak lagi perkara yang anda boleh terokai di UMT ni sendiri. Saya rasa dia sinonim dengan moto UMT, iaitu terokaan seluas lautan demi Seluas kelestarian lautan. sejagat. Ya, Alright. luasnya lautan tu. Okey, terima kasih banyak. Alright. Kita mungkin kita nak tahu jugalah kelebihan sebenarnya untuk pelajar yang telah tamat diploma perikanan ni. Ada kelebihan apa ke? Dia boleh kurangkan tempoh dia belajar masa dia sambung degree ke, macam mana ke tu? Ia memang keistimewaan kepada pelajar lepasan diploma perikanan di UMT, Okey. kerana kita menawarkan keistimewaan dari segi kekurangan jam kredit. Mereka Okey. boleh melakukan pengecualian kursus, especially bila mereka masuk ke program ijazah pertama dalam Sarjana Muda Sains Gunaan Perikanan ataupun Sarjana Muda Sains Aquaculture. Okey. Sedikit sebanyak ia sebenarnya membantu pelajar untuk memendekkan tempoh pengajian mereka daripada 3 tahun, kita make it shorter to 2 tahun ataupun 2.5 years. Okey. So, Dalam tu masa ada yang sama, kelebihan lah. dalam masa yang sama mereka boleh juga bergraduat dengan cemerlang. Okey. Dan kebanyakan pelajar-pelajar lepasan diploma UMT ini, dalam 70% mereka memang menghalakan direction mereka untuk ijazah pertama di dua program inilah, di program Sarjana Muda Sains Gunaan Perikanan dan juga Perikanan Sarjana dan Muda Sains Aquaculture. Aquaculture. Yes. Okey, ada. Alright. Kita berhenti sebentar untuk menonton VT dan selepas ini kita akan sambung untuk soalan-soalan seterusnya. Jom pilih UMT. Hello guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Nino Syamimi binti Ramli, bekas pelajar asas sistem ambilan pertama tahun 2018-2019. So saya rasa sekarang ni adik-adik pun macam tak tahu lagi, masih belum nampak vision yang sebenar apa tu asas sistem, macam mana asas sistem ni sama kan macam asasi lain dan lain-lain. Sama. Dulu masa saya selepas SPM saya nak isi UPU, sama perasaan saya, apa di fikiran saya sama je macam adik-adik semua. Tapi bila saya masuk asas sistem, baru saya tahu asas sistem ni memang lain daripada yang lain. Asas sistem dia memang khusus kepada sains, teknologi, engineering, matematik. Dia memang takkan kacau benda lain. So memangnya 4 subjek ni bagi saya istimewa lah, sebab memang tak ada di universiti lain akan belajar 4 subjek terasni, these basic subjects untuk satu 1 year of foundation. Asas sistem ni memang berbaloi untuk adik-adik ambil. Saya telah didedahkan dengan keempat-empat basic semua benda ni. Bagi macam contohnya sains, untuk semester 1, 2, 3 saya belajar macam biasalah, biologi, fizik, kimia. Untuk matematik memang khusus matematik. Engineering memang pada sem ketiga kita akan ambil khusus engineering dan buat satu projek dan bentangkannya di akhir tahun. Untuk subjek teknologi sebenarnya kita akan ambil subjek sains komputer, yang mana memang mendedahkan kita dengan basic computing, yang memang ilmu dia memang akan kita guna untuk degree. Itu yang saya dapat yang memang sangat penting, yang saya guna di degree sewaktu saya belajar di asasi dulu. Dulu saya masa pertama kali masuk asas sistem UMT, saya tanya-tanya degree apa yang saya boleh ambil. Kebanyakan degree-degree yang kita tahu di UMT ni dia macam tak biasa kita dengar. Tapi bila saya masuk UMT baru saya tahu betapa menarik dan pentingnya subjek-subjek program-program degree di UMT yang ditawarkan. Sekarang saya merupakan seorang pelajar sarjana muda ijazah biodiversity, pengurusan dan penguliharaan biodiversity. Minat saya menjurus kepada bidang biologi. Dan untuk pengetahuan adik-adik, program ijazah biodiversity ni dia lebih memfokuskan kepada pembelajaran tentang haiwan dan tumbuhan dan cara untuk kita pelihara dia. Dan banyak sangat sektor kerja sekarang yang memerlukan sektor pekerjaan dalam bidang sustainability. So that is why I choose this course and I'm very in love with this course sebab memang best sangat-sangat belajar. Banyak field trip, banyak kerja lapangan yang memang membuatkan kita ni terbiasa dan faham betul-betul lah dengan apa yang kita belajar. Apa yang menarik pasal asas sistem ialah dia ada 3 sem. Sem yang ketiga adik-adik takkan belajar hardcore punya. Sem yang ketiga adik-adik akan relax dan
adik-adik akan banyak melakukan aktiviti luar. Saya ambil berenang, kurikulum berenang. Memang setiap 2 kali seminggu kita akan ke kolam renang dan belajar teori berenang bersama dengan jurulatih. Dan sebenarnya saya tak pernah berenang pun sebelum ni. Tapi alhamdulillah bila saya mengikuti kurikulum berenang pada SEM ketiga di asas sistem, saya dah dapat kuasai apa ilmu yang diturunkan dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih enjoy swimming. So saya nasihatkan pada adik-adik yang tengah isi UPU dan isi UPU masih pilih universiti mana yang nak, saya mengajak adik-adik semua untuk mengisi UPU dan memilih asas sistem UMT kerana banyak kelebihan yang adik takkan dapat di universiti lain kalau adik masuk di universiti UMT di asas sistem. Okay, bye. Okey, kembali semula kita ke program live UPU dan sebentar tadi kita lihat alumni kita punya first batch rasa ada siapa. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit tentang Mimi. Okey, ya, Cik Saiful. Jadi sebentar tadi kita dapat melihat rakaman video yang telah disediakan oleh Mimi. Mimi ialah pelajar sulung asas sistem. Beliau daripada Sekolah Menengah Sains Setiu, pelajar yang cemerlang di peringkat sekolah, dan memang cita-cita beliau kalau dia kata dulu dia memilih asas sistem sebab dia memang minat, dia nak pergi kepada program biodiversity. Okey, jadi Mimi adalah salah seorang pelajar yang pada saya telah mencipta satu kejayaan yang gemilang, ya, di mana Mimi telah berjaya mendapat keputusan 3.8 dalam 3.8, tetapi pada semester ketiga dia dapat 4 flat. Jadi bila kita SEM 1, SEM 2, SEM 3, dia telah mendapat 3.8 lebih, tak silap saya, dan beliau telah memilih program biodiversity sebagai pilihan pertama. Dan Mimi juga adalah salah seorang, ya Cik Saiful, yang kita boleh banggakan di peringkat UMT juga, adalah salah seorang penerima beasiswa, ya, beasiswa daripada company oil and gas Repsol Malaysia. Jadi bayangkan mereka itu dipilih, disaring daripada peringkat awal, daripada Fakulti Sains Sekitaran Marine, itu ada satu company daripada oil and gas telah menyediakan beasiswa kepada pelajar, dan Mimi adalah salah seorang daripada 3 orang alumni UM Asasi. Jadi kita bayangkan, kita berjaya menghasilkan sekumpulan pelajar yang bukan saja bijak dalam bidang akademik, tetapi saya percaya bagaimana dan kenapa Mimi dan 2 lagi rakannya dapat beasiswa Repsol tadi, sebab dalam interview mereka itu dapat menunjukkan sikap-sikap insaniah mereka yang bagus, terpuji. Jadi Mimi adalah salah seorang alumni yang telah mencipta kejayaan, dan kita berdoa supaya beliau akan terus cemerlang di dalam pelajaran di peringkat ijazah. Bukan sekadar cemerlang dalam akademik, tapi soft skill-nya juga bagus. Dan jangan tidak tahu, ya, Mimi ni juga daripada awal dia sangat aktif, Cik Saiful. Jadi dia merupakan MC majlis, kemudian juga dia mengikuti program leadership. Saya bawa pelajar-pelajar ke Bangkok. Jadi Mimi salah seorang yang telah berjaya melepasi saringan yang telah pihak asasi sediakan. Jadi kita pergi ke Bangkok selama seminggu untuk program youth leadership, ya. Kemudian Mimi juga dia bersyair, menyanyi pun pandai. Jadi saya rasa Mimi adalah satu orang yang pencomel. Jadi beliau berasal daripada Setiu. Setiu. So itu berkenaan dengan salah seorang alumni kita yang kita sangat banggakan lah. Saya ke Dr. Faz pula, ya. Dr. Faz. Kita nak tahu, tadi kita bercakap pasal pelajar lepasan diploma perikanan, kelebihan dia. So doktor pun ada sebut keutamaan kepada sarjana muda perikanan dan aquaculture kan. Boleh ke pelajar kita ni yang diploma perikanan kita nak bertukar bidang ke program lain? Boleh ke dimohon? Tahu macam mana? Kalau ikutkan kepada saya, memang jawapan dia adalah boleh. Pelajar-pelajar lepasan diploma perikanan UMT
boleh memilih mana-mana program di peringkat ijazah pertama, Okey. sama ada di dalam UMT ataupun di luar institusi lain. Okey. Tetapi seperti yang saya beritahu sebelum ini, kelebihan dan keistimewaan sangat banyak kita berikan kepada pelajar-pelajar lepasan diploma perikanan UMT yang melanjutkan program ijazah pertama mereka, sama ada dalam dua program ni lah, iaitu Sarjana Muda Sains Gunaan Perikanan ataupun Sarjana Muda Sains Aquaculture. Aquaculture. Ya. Okey. So maksudnya kalau dia ke program lain ni untuk keistimewaan nak attempted dia punya transfer kredit semua tu tak ni sangat lah. Mungkin tak ada sebab kita banyak kursus teras program yang boleh disetarakan di level diploma dan juga di ijazah pertama. Okey. So maksudnya kelebihan tetap kepada fisheries jugalah. Ya. Okey. So Dr. Laili, tahun lepas kita ada buka pengambilan kepada pelajar bukan bumi putera dan bukan Islam kan, non-Muslim. So kerisauan apabila kita pergi ke promosi, kita tengok apabila kita tunjuk modul hafazan, jadi ada kerisauan kepada calon-calon bukan bumi non-Muslim ni, apa sebenarnya yang dia belajar yang dia perlu tahu. Jadi kita di peringkat awal sekali lagi apabila kita ingin mengadakan program asas sistem, kita menjanjikan yang pertama tadi kita kata kita ingin memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang dari bukan sains tulen, tetapi kita juga memberi laluan kepada pelajar-pelajar daripada aliran agama. Sebab apa kita buat begitu tahu Cik Saiful? Kita lihat kebanyakan pelajar apabila mereka di peringkat sekolah mereka ada program-program khas mengajar Al-Quran dan sebagainya, tetapi apabila mereka memasuki ke peringkat universiti, masuk ke mana-mana program, kita dapat melihat ada di antara mereka yang tak masuk tinggalkan hafazan tadi, katakan sebab mereka tiada berpeluang, tidak ada kelas-kelas yang diadakan. Jadi apabila kita menyedari itu, kita telah mencari satu lagi kelainan di mana pelajar-pelajar asasi akan diberikan satu program modul hafazan. Ini tidak ada dalam silibus. Jadi kalau kita lihat semester 1, semester 2, semester 3 dalam pamphlet sutera program pengajian, tidak ada modul hafazan di situ kerana ianya berlaku di luar waktu kuliah. Jadi saya tambahan. Juga tambahan. Jadi sebagai value added jadi kita juga di peringkat awal kita juga menyatakan memohon kepada pihak universiti untuk tidak memberi kuliah pelajar asasi sebelum jam 9. Jadi maksudnya kuliah hanya bermula jam 9 setiap hari, di mana kita inginkan pelajar-pelajar, dan telah berlaku pun Cik Saiful, di mana pada setiap hari Ahad dan hari Khamis, pelajar-pelajar daripada asas sistem mereka akan pergi ke pusat Islam, mereka akan mengikuti program-program hafazan tadi. Jadi kita ada tiga level program tadi tu. Mereka itu dibimbing oleh pensyarah-pensyarah yang ada PhD kita ada Prof Ashraf, kita ada Dr Riswadi, kita ada Dr Hanis dan Dr Aisyah. Mereka ini adalah orang yang membantu golongan yang membantu pelajar-pelajar asasi di dalam bidang hafazan. Jadi setiap hari Isnin, setiap hari Ahad dan hari Khamis mereka akan meluangkan masa membimbing anak-anak tadi tu pelajar-pelajar asasi 3 level Cik Saiful. Yang mana kalau sudah hafiz mereka akan meneruskan dengan talaki dan sebagainya. Kalau on the way nak hafiz, masa kata separuh jalan, bila habis daripada sekolah masih lagi belum hafiz, mereka akan dibimbing. Kemudian kalau yang masih lagi ada peringkat baru nak mengaji Al-Quran, mereka juga dibimbing. So yang yang bukan Islam. Jadi kepada pelajar yang bukan Islam, jangan takut. Jadi kita pun last year kita telah membuka peluang kepada pelajar-pelajar non-Islam. Mereka itu waktu kita ada modul hafazan mereka tidak akan sertai lah. Jadi ini adalah satu yang saya katakan tadi, tidak berada dalam struktur program pengajian. Tidak diwajibkan lah. Tidak diwajibkan. Jadi mereka bolehlah mengisi mungkin di masa akan datang apabila kita mendapati ramai lagi, sebab baru-baru ini pun kita hanya mengambil tak ramai, lebih kurang bawah daripada 10 orang bilangan pelajar yang bukan Islam. Jadi mungkin apabila dalam masa akan datang apabila kita mempunyai ramai pelajar, kumpulan pelajar lebih ramai dan sekiranya lebih ramai lagi pelajar-pelajar daripada bukan Islam, mungkin kita akan mencari sesuatu yang untuk mereka isi luang masa itu. Jadi kepada pelajar di luar sana yang ingin memohon program asas sistem, usah risau dengan modul hafazan yang kita war-warkan itu adalah khusus kepada pelajar Islam. Hanya kepada pelajar Islam sahaja. Hanya kepada pelajar Islam sahaja. Tapi kalau mereka juga takut juga Encik Saiful, kalau kita lihat dalam pamphlet dia kata kepribadian Quranik ini, mungkin nama kepribadian Quranik ini
menyebabkan mereka, saya layak ke masuk, macam dia tertanya-tanya sebab dia takut dia tak boleh. Jadi sebenarnya tajuk subjek ini, kepribadian Quranik, bukanlah satu subjek yang sangat maksudnya khusus untuk yang Quran tadi, tetapi dia hanya mengajar untuk pelajar-pelajar membina pribadi diri mereka seperti ciri-ciri dalam Quran. Jadi saya rasa pelajar-pelajar yang bukan Muslim pun mereka juga ada kepercayaan mereka sendiri, dan saya rasa subjek itu tidak menjadi halangan kepada pelajar yang mengikuti program asas sistem. Macam saya pun. Okey, Doktor. Alright, kita bergerak kepada Dr. Faz kita. Sekarang dah tahun 2020. Kita nak tahu apa sekarang ni peranan yang boleh diberikan oleh Diploma Perikanan kita ni sebenarnya untuk mendepani alaf baru ni. Diploma Perikanan merupakan program yang relevan sepanjang zaman. Okey, ini bermaksud kita melakukan beberapa program atau proses semakan kurikulum untuk memastikan ianya sentiasa relevan dengan keperluan industri semasa, industri perikanan, dan ia perlu juga memastikan ada elemen-elemen terbaru seperti IR 4.0 dan juga SDG, Sustainable Development Goals, ini supaya ia setanding dengan mana-mana program diploma perikanan yang ditawarkan, sama ada di peringkat lokal ataupun di peringkat antarabangsa. Okey. Dalam program diploma perikanan ini, pelajar-pelajar ditawarkan dengan kursus-kursus bidang tujuan utama yang melibatkan perikanan dan aquaculture. Saya kongsi sedikitlah nama-nama kursus yang terlibat seperti sains perikanan, biology invertebrate aquatic, kita ada ekosistem aquaculture, dinamik populasi ikan, pemprosesan keusahawanan dan banyak lagi. Ia mungkin kedengaran seperti janggal nama-nama tersebut, tapi saya yakin orang kata tak kenal maka tak cinta. Saya sangat suka dengan pepatah lama tu. Biasanya pelajar masuk je semester 1 kemasukan, dia dapat involve dengan segala aktiviti yang kita providekan. Mereka jatuh cinta pada program itu secara automatik tanpa paksaan. Itu penting sebab saya rasa kita tidak boleh memaksa pelajar-pelajar kita. Okey. Dan selain daripada itu, saya nak berkongsi sedikit, GE, Graduate Employability untuk program diploma perikanan ini sentiasa tinggi. Selalunya lebih daripada 90%. Dan GE untuk tahun lepas 2019 adalah sebanyak 94%. Ini menunjuk saya ada soalan nanti berkenaan dengan impact program. Nanti kita sambung. Sebab sekarang ni kita ada menerima panggilan. Satu panggilan, boleh. Dan mungkin kita boleh sambut panggilan tu terlebih dahulu. Hello. Ya, saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siapa di talian tu? Saya Alif. Muhammad Alif. Jadi boleh saya tahu apa soalan kepada panel kita ni? Maaf? Ada apa-apa soalan kepada... Hello? Ya, saya. Saya Alif, student kita ni. Hello? Ya, saya. Alif Ya, saya Alif. Ini Alif call untuk bertanya soalan ke ataupun berkongsi berkenaan dengan pengalaman di UMT? Saya berkongsi pengalaman di UMT. I see. Sebab nama familiar tu. Alright. Tak apa deh. Kita berborak sebentar. Mungkin saya boleh pass kepada Dr. Laili lah untuk bertanyakan atau apa, berkongsi. Okey Alif, apa khabar? Khabar baik, Doktor. Ya, jadi Alif berada di Seremban atau? Saya di Seremban. Di Seremban ya. Sihat semua ya, keluarga sihat? Sihat semua, alhamdulillah. Okey, jadi Alif setahu saya adalah pelajar sulung, betul? Ya, saya. Pelajar sulung kan. Jadi saya ingin Alif supaya berkongsi, bercerita bagaimana dan kenapa Alif meminta asas sistem di peringkat awal baru ni. Okey, boleh. Okey, jadi kenapa saya memilih asas sistem daripada awal lagi? Sebab saya memang minat dalam bidang marine biology. Jadi saya lihat di UMT memang ada bidang marine biology yang ditawarkan. Jadi salah satu cara untuk saya menetapkan langkah saya di dalam UMT adalah untuk sama ada memasuki program diploma ataupun ada satu lagi program baru yang ditawarkan, iaitu program asas sistem, di mana program itu sangatlah baru, tiada pelajar lagi. Jadi saya beranikan diri untuk mengambil asas sistem ini sebagai pilihan pertama dalam UPU, dan alhamdulillah
saya berjaya untuk mendapatkan tempat di dalam asas sistem batch yang pertama. So Alif, nanti kalau kita ada nak berkongsi pengalaman bersama Alif, kita akan berhubung sekali lagi dengan Alif. So sekarang ni saya nak buka ruang kepada Dr. Faz untuk memberikan penerangan berkenaan dengan impak-impak program lepasan diploma perikanan tadi. So mungkin Dr. Faz boleh sambung penerangan sebentar tadi. Tadi kita berhenti di GE kan, Graduate Employability Percentage yang tinggi. Selain itu, kelebihan dari segi diploma perikanan itu sendiri bermaksud jika mereka pelajar-pelajar lepasan diploma perikanan ini untuk berhenti dan tidak berhasrat untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat ijazah pertama. Diploma itu sendiri melayakkan mereka untuk ditempatkan di mana-mana sektor government ataupun swasta. Itu tiada masalah. Maksudnya tidak perlu pun untuk mereka melanjutkan pengajian sehingga ke ijazah pertama dan seterusnya. Selain itu juga perikanan ini sendiri ia berkonsepkan antarabangsa di mana kita menjalinkan kerjasama di bawah MOU dengan negara-negara luar dan juga di dalam, dan ini membuka ruang kepada pelajar-pelajar diploma perikanan untuk menjalankan latihan industri di luar negara ataupun program-program sangkutan akademik melalui inbound and outbound program seperti ke negara jiran di Indonesia, di Jepun, Bangladesh, Thailand, Vietnam dan banyak lagi. So berpeluang untuk ke luar negara. Ya. So selain itu juga apa yang boleh saya katakan kelebihan pelajar-pelajar atau graduan diploma perikanan ini, kematangan mereka itu. Ini berikutan rentetan daripada mungkin pendedahan usia seawal 17-18 tahun sudah masuk ke alam universiti. Jadi dalam saya rasa kita ada terima panggilan lah. Panggilan lagi. Okey, boleh. Boleh. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya, saya Zalika dari Kuala Lumpur. Zalika Saya lepasan SPM, jadi saya tuju soalan ni pada Dr. Laili. Okey, boleh? Silakan Zalika. Okey. Siapa nama tadi? Zalika ya. Zalika. Ya. Teruskan. Doktor, saya lepasan SPM, jadi saya mohon masuki asas sistem sebab mencukupi syarat. Jadi saya punya keraguan saya, macam mana saya nak tahu, nak pasti saya terpilih atau tidak, sebab saya betul-betul minat nak masuk degree yang kalau kemudian ni lah, kalau degree yang ada kaitan dengan perkapalan. Lepas tu saya nak tanya, ramai ke wanita yang ceburi ijazah perkapalan, sebab bapa saya macam khawatir sikit lah dari segi tu. Okey. Ada lagi soalan Zalika? Okey, terima kasih. Itu saja. Alright, terima kasih. Silakan Dr. Zalika dari mana tadi? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, terima kasih kepada Zalika. Jadi kepada Zalika yang berminat nak pergi ke program yang ilmu perkapalan tadi, sains nautika ilmu perkapalan, sains nautika seni bina kapal, program ataupun baru. seni bina kapal ya. Jadi formula dia yang pertama, Zalika mestilah meletakkan pilihan pertama dalam UPU, iaitu program asas sistem. Jadi kita menjanjikan Cik Saiful, bukan menjanjikan Jadi kita ingin memberitahu kepada anak-anak di luar sana, sekiranya berminat dengan program yang dipilih, katakan berminat dengan program asas sistem, mohon letak dalam pilihan pertama. Letak dalam pilihan pertama. Jadi InsyaAllah sekiranya syarat, jadi pelajar-pelajar ni Cik Saiful, ada yang bertanya kenapa dia kata dia berminat tetapi bila dia tengok dalam UPU tak ada. Tak ada program asas sistem. Jadi maksudnya di situ kita pun tahu kalau dia tak cukup syarat, pintu tu tak terbuka, dia takkan nampak itu kan. Itu kemudahan terkini lah yang UPU bagi. UPU telah bagi. Jadi misalnya kata kalau dia tak cukup syarat, dia tak nampak program kita. Betul. Tapi kalau misalnya kata dia cukup syarat, tadi Zalika pun kata dia cukup syarat, sekurang-kurangnya kimia, biologi, fiziknya C+, admatnya pun C+, kalau dia ada perasaan tulen, ataupun yang tadi tu ada sains A ataupun admat C+, mereka itu akan dapat melihat program asas sistem. Jadi kepada Zalika dan rakan-rakan yang lain, letak sebagai pilihan pertama. Jadi kalau dia kata tadi ayahnya bimbang kalau Zalika berminat dengan ilmu perkapalan, tetapi takut tak ramai lelaki, tak ramai perempuan. Jadi mungkin Cik Saiful boleh
beri penjelasan sikit lah kot ya pasal yang program Sebenarnya perkapalan. sebenarnya untuk program ni, untuk makluman Zarika, program yang yang berkenaan dengan marine ataupun teknologi maritim, sains nautika, dan kita ada program baru sekarang ni, seni bina kapal. Program ni sebenarnya terbuka dan kita punya pelajar sebenarnya lebih kepada pelajar wanita sebenarnya. Jadi tak ada masalah, kita memang ada simulasi kapal, kita ada RV Discovery. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Ya, boleh kalau diterima, dipilih kepada menyambungkan pelajaran di UMT, insya-Allah tak akan ada masalah. Jadi bapa kepada saudari Zarika tadi tu tak perlu risau, insya-Allah. Semuanya okey. Semuanya okey, insya-Allah. Alright. So saya rasa kita pun dah nak sampai ke penghujung sesi slot 1 kita ni. Jadi saya rasa saya nak minta kata-kata akhir sebenarnya daripada mungkin kita boleh pergi pada Dr. Faz dulu kot. Pesanan ataupun apa-apa info yang nak disampaikan. Silakan. Okey, kepada adik-adik lepasan SPM yang sedang bersama kita di Facebook Live ini pada pagi ini, mungkin juga kepada para ibu bapa yang turut sama mendengar ataupun para pelajar kita ataupun alumni kita, saya ingin membawa sedikit hasrat daripada Dekan Fakulti Perikanan Sains Makanan, Profesor Dr. Muhammad Effendi Abdul Wahid, untuk adik-adik semua ramai-ramai menyertai program diploma perikanan kita. Jadikan program diploma perikanan sebagai pilihan utama anda. Jangan tunggu lama-lama, kita masih berbaki 4 hari lagi ya Cik Syaiful. 5 hari sebenarnya. 5 hari lagi. 17 hari bulan. Okey, tarikh tutup pada 17 hari bulan, 17 hari tapi bulan. tarikh terakhir membeli pin number 16. Ya, betul. Okey. Itu pin number. Okey, jangan tunggu lama-lama. Mulakan langkah anda sekarang, kerana saya yakin tindakan yang anda lakukan pada hari ini akan mencerminkan atau akan membantu menentukan anda. hari Yes, tuju. betul, setuju. Okey. Jadi saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi Boleh, tak ada untuk bukan memaksa, menjemput ramai-ramai datang ke UMT, pilihan pertama anda Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Kami berbesar hati, fakulti berlapang dada dengan tangan terbuka menanti kehadiran anda semua di Universiti Malaysia Terengganu pada kemasukan sesi Jun 2020 ini. Untuk maklumat lanjut mungkin boleh layari UPU dan juga laman web rasmi, kita. atau anda boleh terus pergi ke Facebook page kami di Faculty of Fisheries and Food Science. Saya rasa jaga diri semua, stay at home, stay safe. Betul. Jadikan diploma perikanan sebagai pilihan utama UPU anda. InsyaAllah. Terima kasih Cik Okey, Syaiful. terima kasih. So kita nak dengar juga kata-kata akhir daripada pengarah STEM sendiri kepada pelajar ataupun bakal pelajar kita. Ya, jadi kita sudah pun ada pelajar sulung, kita sudah ada pelajar kohort yang kedua, dan kita harap Jun nanti kita akan menerima pelajar kohort yang ketiga. InsyaAllah. Jadi kepada anak-anak, kita ada berapa hari lagi Cik Saiful? Sehingga 17 5 hari. Sehingga lagi 5 hari ya. Jadi mungkin sekarang pun dah ada pilihan. Jadi kalau misalnya kata belum lagi faham ataupun masih lagi cari lagi apa program yang ingin dipilih, okey, kami di Asas Sistem, kita ada Facebook Asas Sistem. Jadi saya dan tim akan membantulah sekiranya mereka ada soalan. Dan kita harap yang berminat tadi, kalau mereka betul-betul ingin pergi ke program ijazah yang mereka inginkan di UMT, sila pastikan letak Asas Sistem sebagai pilihan pertama. Dan kepada semua, saya ingin juga ambil kesempatan untuk kita sentiasa menjaga diri kita dalam PKP ni ya. Jadi masing-masing sekiranya kita beramai-ramai berusaha untuk memutuskan rantaian, insya-Allah COVID-19 akan berlalu pergi. Jadi sama-samalah kita berdoa, dan kepada semua saya doakan semuanya sihat, dan insya-Allah kita berjumpa di UMT sedikit masa lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Cik Saiful, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya. Jadi kepada tim UP Online kepada Encik Wahi, yang kita tahu beliau sekarang sedang bermesyuarat ya. Jadi kepada Cik Wahi, kepada Cik Adil ya, Puan Cahaya, itu adalah rakan-rakan kita, rakan-rakan strategik dalam bidang promosi. Cik Midi. Sebelum tu kita terima panggilan. Untuk slot pertama kita terima panggilan. Hello, Assalamualaikum. Hello.
Halo, selamat pagi Encik. Ya, selamat pagi. Siapa di talian ni, Encik? Ya, nama saya Andrew daripada Kuala Lumpur. Andrew. Okey, Encik Andrew. Ada apa-apa soalan tu? Okey, apa khabar semua? Semua baik. Tapi dalam keadaan PKP ni kan? Okey. Alright. Okey, teruskan soalan Encik Andrew. Nak tanya pada Dr. Laili ya. Ya. Okey Puan, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Puan, sebenarnya saya panggil on behalf anak saya. Okey. Anak saya dia lepasan SPM. Ya. Dia berminat sangat dalam bahagian melanjutkan pelajaran dalam bidang komputer. Okey. Saya lebih spesifik data science. Tapi saya tengok dalam UMT tak ada degree dalam computer data science, tapi ada 3 degree in computers. Okay. Soalan saya sekiranya dia ambil asasi sistem ni, bolehkah dia melanjutkan pelajaran ke dalam bidang komputer nanti? Terima kasih. Itu saja. Okey, Encik Andrew. Terima kasih banyak. Okey, mungkin doktor boleh teruskan dengan jawapan. Soalan Cik Andrew tadi, Kalau masuk ke asas sistem, anak dia minat kepada komputeran, program komputer. Kita ada sains komputer dan informatik maritim. Betul. Kan? Ini Lagi satu adalah kita ada niche komputeran mudah alih. Dan kita ada komputer mudah alih. Jadi, Cik Andrew, kepada Cik Andrew tadi, misalnya kata anaknya berminat dengan program ijazah di UMT, kita awal-awal tadi telah menyatakan bahawa sekiranya berminat dalam program ijazah di UMT, pilihlah asas sistem sebab nanti anak Cik Andrew akan dapat memilih ke program ijazah yang diminati tanpa melalui UPU. Jadi sekali saja UPU di peringkat nak pilih lepas SPM. Okey, dan untuk ke program ijazah mereka akan dapat pilih. Jadi kepada Cik Andrew tadi, kita harap dia akan meletakkan pilihan pertama asas sistem dalam pilihan UPU-nya. Ya, okey. Terima kasih doktor. Saya rasa untuk slot pertama kita ni kita akan berhenti sebelum kita jemput panel jemputan kita. Tapi sebelum tu saya nak ambil peluang untuk memaklumkan sebarang maklum balas berkaitan UPU online dan kemasukan perlu dimajukan ke sistem maklum balas BKPA di moi.gov.my/upu/maklumbalas ataupun terus kepada email upu@moi.gov.my. Jadi kita ada tertera di skrin. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan maklum balas berkenaan dengan permohonan UPU, untuk lepasan SPM, STPM setaraf ibu bapa, boleh terus ke alamat email dan website seperti mana yang kita paparkan. Okey. Jadi kita berhenti untuk slot pertama. Kita akan bersama dengan jemputan kita di slot kedua. Kita berhenti sebentar dan kita sambung selepas ni. Jom pilih UMT.
Okey, baiklah, kita kembali bersiaran dalam UMT Live di saluran FB Kemasukan BKP JPT KPT. Dan sekali lagi saya maklumkan bahawa siaran kita ini juga boleh diikuti di FB Live UMT. Alright, kita bersambung semula ke slot kedua kita bersama dua lagi panel jemputan kami untuk menjelaskan ataupun memberi tumpuan kepada pelajar lepasan STPM setaraf untuk program sarjana muda yang kami tawarkan. Jadi sebelum tu saya nak mengambil peluang untuk mengingatkan sekali lagi ataupun maklumkan sekali lagi, walaupun saya dan panel tidak melihat skrin, tidak menjawab soalan atau membaca soalan secara langsung, tetapi kami ada pasukan UMT yang bersedia untuk menjawab sebarang soalan berkenaan dengan kemasukan ke UMT, dan kita juga ada bantuan daripada pihak admin UPU sendiri untuk sekiranya ada soalan-soalan berkenaan dengan universiti lain. Dan seperti mana yang tertera, mohon untuk ambil perhatian bahawa permohonan kemasukan politeknik, kolej komuniti dan seluruh UA kita akan tamat pada 17 hari bulan. Jadi pastikan sekiranya terdapat sebarang maklum balas, boleh terus ke online MUI.my/upu/maklumbalas atau terus kepada email upu@mui.gov.my. Alright. Jadi kita akan perkenalkan panel untuk slot kedua. Jadi hari ini saya menerima kunjungan ataupun kerjasama daripada promotor promosi kemasukan pelajar UMT yang juga merupakan pensyarah kami sendirilah. Jadi kita ada dua orang panel kita. Kita ada Dr. Sheila dan kita ada Dr. Umaima. Jadi sebelum tu kita nak kenal lah siapa sebenarnya Dr. Umaima binti Harun, promotor kemasukan promosi yang juga merupakan pensyarah dalam bidang zoologi FSSM. Jadi Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So macam mana Doktor rutin harian selepas PKP? Rutin harian seperti biasa. Semasa PKP. Bekerja sebagaimana biasa. Okey. Menguruskan secara tidak langsung menguruskan mana-mana kelas secara online dan juga training secara online daripada rumah. Ketua? Saya sebagai ketua pembelajaran ekosistem digital Universiti Malaysia Terengganu. Okey, alright. So dah pergi ke depan tu dulu baru sampai ke Sheila. So Dr. Nazati Sheila binti Rashid juga promotor kemasukan promosi pelajar UMT yang merupakan pensyarah dalam bidang teknologi alam sekitar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sama juga soalan dia, macam mana rutin harian? Okey, terima kasih Cik Syaiful. Nama saya memang susah sikit. Okey, nak sebut dan nak eja. Jadi memang kebiasaannya pelajar dia memang panggil saya sebagai Dr. Sheila saja. Okey, rutin PKP ni saya pegang 3 jawatan lah. Okey. Yang pertamanya sebagai pensyarah menjalankan kerja-kerja di rumah, kita buat kelas online, buat penilaian pun secara online. Yang kedua kita jadi cikgu. Okey, kepada anak-anak yang ada banyak homework, cikgu bagi. Dan yang ketiga kita jadi domestic housewife. Yang tu dah kewajipan tu. Okey, so dah memandangkan saya pergi kepada Dr. Maima tadi, saya teruslah kepada Dr. Maima. Kita nak kenal Dr. Maima ni, daripada mana asalnya, kepakarannya. Silakan. Saya memang dilahir dan dibesarkan di Terengganu. Sejurus selesai merantau, alhamdulillah rezeki saya di bumi Terengganu dan sekarang ini bersama dengan UMT. Saya merupakan alumni program Sarjana Muda Sains Kepujian Biologi, iaitu batch kedua program Universiti Putra Malaysia yang ditempatkan di kampus Universiti Putra Malaysia Cawangan Terengganu pada masa itu. Okey, sejurus tamat pengajian sarjana muda, saya memulakan tugas sebagai pegawai sains di Institut Oceanografi, KUSTEM. Seterusnya sebagai tutor juga di KUSTEM, nama sebelum dijenamakan semula kepada Universiti Malaysia Terengganu. Dan sekarang saya merupakan pensyarah di Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Dan bidang kepakaran adalah zoologi. Antara kursus yang pernah diajar yang merangkumi program di peringkat diploma, sarjana muda dan juga sarjana sains, iaitu kerja khusus merangkumi bioteknologi aquaculture, biologi perkembangan,
anatomi dan fisiologi haiwan, biologi vertebrate, asas microbiology, dan sekarang perkhususan saya lebih kepada imunologi lah, which is memang suit saya punya bidang perkhususan semasa pengajian di peringkat Doktor Falsafah, iaitu imunologi. Tapi kalau ikutkan memang asal semua daripada Terengganu lah. Ya, saya orang Terengganu, lahir dan membesar dan sekarang berkhidmat di Terengganu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemah keming orang kata. Alright. So Dr. Sheila pula. Macam mana? Siapa Dr. Sheila ni sebenarnya? Asalnya mana semua? Silakan. Terima kasih Cik Syaiful. Saya berasal daripada negeri Terengganu juga. Terengganu sama juga. dengan Dr. Maimah. Memang anak jati Terengganu. Saya telah bersama dengan UMT sejak daripada tahun 2007 dan tahun ini merupakan tahun ke-13 saya setia bersama UMT. Jadi dalam bidang teknologi alam sekitar ni, bidang saya adalah pengolahan sisa dan juga rawatan air dan air sisa. Itu je kan? Alright, dah kenal lah tu. So memandangkan kedua-duanya adalah promotor promosi kemasukan pelajar kita, jadi saya rasa memang pakar lah dalam semua program sarjana muda yang kita tawarkan, insyaAllah. Saya pergi pada Dr. Maimah. Kita nak tahu berapa banyak program yang kita tawarkan kepada pelajar lepasan STPM Setaraf ni, dan berapa fakulti sebenarnya yang UMT ada? Silakan ada. Di UMT kita ada 5 fakulti, iaitu Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, Fakulti Pengajian Maritim, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik, dan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial, di mana kita turut menawarkan 30 program sarjana muda secara keseluruhannya. 30? Ya, program. 30 program. So, semua program tu dengan kepujian ke macam mana? Ya, kita punya program, UMT punya program kesemuanya mempunyai kepujian. Alright. So, kesemuanya kita ada 30 di bawah 5 fakulti. Alright. So, kita pergi pada Dr. Sheila. Program 30, fakulti 5. Yang kita nak tahu, adakah program kita ni hanya terbuka kepada pelajar sains sahaja, maksudnya bidang sains sahaja, ataupun kita ada juga bidang untuk pelajar yang aliran sastra tadi tu? Daripada 30 program yang ditawarkan di UMT, 21 daripadanya adalah program yang berasaskan sains. Kemudian 7 daripadanya adalah program yang berasaskan sastra, dan kita ada juga 2 program yang kita buka kepada pelajar aliran sastra, aliran sains dan juga pelajar STAM. 2 program ini adalah program Sarjana Muda Pengurusan Operasi Maritim dan Sarjana Muda Sains Komputer, Komputeran Muda Alih. So maksudnya yang terbuka kepada 2 aliran tadi itu, kita ada 2. Pengurusan Operasi Maritim, which is program baru kita, memang untuk first cohort lah kita nak ambil ni kan. Yang lagi satu Komputeran Muda Alih, yang ni ada untuk pelajar STAM. Dua-dua so yang tu pelajar memang STAM berbeza. layak So maksudnya dua-dua cabang boleh mohon. Boleh. Saya balik pada Dr. Maimah balik, untuk kita nak tahu setiap UA ni memang ada lah, kita tahu ada kelebihan masing-masing. Jadi untuk pengetahuan kita punya penonton yang ada di UMT Live tadi tu, kita nak tahu apa kelebihan yang ada pada Universiti Malaysia Terengganu. Baiklah Encik Saiful, selain daripada kedudukan UMT yang strategik iaitu berada di persisiran pantai ataupun dikenali juga sebagai Campus by the Beach, UMT juga mempunyai tarikan lain, antaranya adalah program survival laut khusus kepada pelajar baharu. Kita juga mempunyai stesen penyelidikan di Pulau Bidong, di Tasik Kenyir, pusat SEATRU iaitu Sea Turtle Research Unit di Cagar Hutang di Pulau Redang, di Seti Wetland, serta Teaching Accountancy Firm atau TAF, di mana ini merupakan inisiatif dan adalah hasil kerjasama UMT dengan Salihin yang bertujuan sebagai platform kepada pelajar bagi pelaksanaan secara teori dan juga praktikal. So TAF tu memang melibatkan pelajar kita sendiri dalam pelajar kita sendiri, iaitu pelajar accounting. Lepas tu tadi ada juga Dr. beritahu pasal program survival laut tu kan? Ya. Program survival laut ni memang diwajibkan kepada semua pelajar maksudnya? Ya, pelajar baharu. So
semua pelajar baru semua pelajar baru perlu dan akan orang kata menyertainya. Itu yang lain sedikit lah daripada UA lain saya rasa. Memang itu kelebihan kita sebab seperti mana yang Dr. Memar beritahu tadi, kampus kami ni memang berada betul-betul di tepi pantai. Dan kita ada pulau sendiri, kita ada Tasik Kenyanya, Syagar Hutang. So alright, seperti mana yang saya beritahu tadi, kita stop sebentar sebab saya nak berhubung di talian telefon bersama dengan pengarah UPU kita, Encik Wahid bin Nordin yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Hello. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Wahid, apa khabar? Katanya tengah Baik, meeting baik, bos. Mesyuarat dah habis, Mesyuarat tapi dah saya habis. kena buat pelaporan kepada KSU untuk persediaan mesyuarat jam 2 petang ni. 2 petang pula ada meeting. So sekarang ni ada di pejabat lah ni bos. Ada di pejabat ketua pengarah. Ketua pengarah. Alright, okey, dia macam ni. Kami di slot yang yalah pihak UPU sendiri sediakan ruang untuk kami. Jadi kita ada beberapa soalan yang saya rasa penting juga untuk pemohon-pemohon UPU online ni tahu. Ada 3 sebenarnya yang saya nak tanyakan berkenaan dengan syarat muat yang pertama bos. Encik Wahid, bagaimana KPT melihat pematuhan dan pelaksanaan dasar wajib lulus bahasa Inggeris bagi kemasukan pelajar ke UA disebabkan kekangan membuat permohonan akibat PKP ni, Encik Wahid? Silakan. Okey, ini soalan yang agak popular lah kalau semasa saya di FB Live. Ya. Jadi pada soalan tu Encik Saiful Ya, saya. Syarat am kemasukan ke KPT untuk melanjutkan pengajian ke program ijazah sarjana muda ialah mesti memperoleh lulus muat band 1. Betul. Walau bagaimanapun pemilihan calon tertakluk kepada syarat khas. So maknanya gate pertama adalah muat band 1, tapi gate kedua adalah syarat khas yang ditetapkan oleh Senat Universiti Awam. Okay. So UA dibenarkan untuk menetapkan syarat-syarat kemasukan standard dia yang lebih tinggi ataupun yang disyaratkan oleh MQA kiranya terdapat keperluan. So makna terpulang. Mungkin kalau kita bagi contoh bagi khusus kompetitif seperti perubatan, dia memerlukan syarat bagi muat band 4 So muat bagi kelonggaran yang lain, kita juga benarkan pelajar mendapat band 1 ini buat permohonan. So maknanya pada masa sekarang pelajar yang telah mendaftar, saya dimaklumkan ada lebih kurang dalam 3,000 yang telah mendaftar bagi muat bulan Mac dan telah mengikuti 3 daripada 4 komponen muat tu. Betul. Jadi mereka ni kalau mengambil dah menduduki sebahagian daripada peperiksaan tu, dia telah mendapat seolah-olah macam telah mendapat band 1, tapi keputusannya belum rasmi keluar. Betul. Jadi nasihat saya, sebenarnya kita tak ada halangan bagi calon-calon yang belum muatnya ditangguhkan sehingga September dan sebagainya. So buat permohonan. Permohonan masih boleh dibuat seperti mana biasa Cik Wahid? Boleh sehingga 17 hari bulan. So ada berapa hari lagi? Ada 5 hari lagi. Kita ada 5 hari lagi. Ada 5 hari lagi. So masih ada peluang bagi mereka yang masih belum menduduki peperiksaan tu. Sebab muat kita berpandangan bahawa kelas 1 pengecalan syarat kemasukan muat yang kita perlu teliti. Maknanya calon-calon jangan jadikan PKP ataupun kawalan pergerakan tu sebagai satu halangan untuk pergi beli unit ID dan juga untuk membuat permohonan. Ya. So maksudnya yang mana yang masih belum mengikuti ujian muat tadi tu masih boleh memohon macam biasa Cik Wahid? Boleh memohon macam biasa. Okey. So satu lagi yang kita nak tahu juga yang berkenaan dengan akses permohonan tadi tu. Sebab yalah tadi Cik Wahid sendiri ada sebut berkenaan dengan PKP, jadi halangan untuk pelajar calon untuk ke BSN untuk beli unit ID semua. Jadi yalah bagaimana kalau dia orang tak boleh nak akses sehingga tarikh tutup ni, UPU ada buka ruang lagi ke untuk pelajar ataupun calon ni memohon Cik Wahid? Tadi dalam mesyuarat pun Datuk Seri KSU pun ada sebut maknanya kita pun maklumkan bahawa tidak ada pelanjutan sebab tempoh untuk proses kita perlu laksanakan. Cuma tadi dalam mesyuarat tu kita bincangkan tentang kemasukan bagi sesi 2021. Jadi yang Cik Syaiful bincangkan ni adalah bagi sesi 2020. Jadi maknanya kita telah buat tarikh tutup kekal seperti mana diputuskan sebelum ini dan untuk tidak mengganggu jadual kerja kemasukan ke ABT. Jadi dipastikan bahawa hebahan keputusan nanti dapat kita buat pada jangkaannya pada 3 Jun bagi lepasan SPM. Kita akan hebahkan pada 3 Jun dan bagi lepasan STPM
kita akan hebahkan jangkaan kita pada 18 Ogos. So jadi saya nasihatkan kepada bagi pelajar-pelajar yang tidak dapat akses kepada permohonan atas talian, mereka masih boleh memohon secara manual kepada IPT. Okey. Tapi sekiranya kalau kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan, BSN masih dibuka. Masih boleh pergi ke BSN, bawa kad pengenalan untuk beli unit ID yang akan ditutup pada 16 hari bulan. So ada lagi 4 hari nak beli unit ID. Okey. Dan lagi satu Encik Wahid, kerisauan kepada kami jugalah sebenarnya, kepada universiti yang ada program-program yang kita tawarkan ni untuk proses bertemu duga. Jadi kekangan PKP ni macam mana akibat penularan wabak COVID ni? Adakah diwajibkan untuk kami teruskan ke macam mana Encik Wahid? Jadi sebenarnya macam ni Cik Zaipul, sebab saya juga telah membuat survey dengan semua UA sama ada UA itu menjalankan proses bertemu duga ataupun tidak. Dan proses dan pendapat syarat kelayakan ni memang bertemu duga tertakluk juga kepada IPT sepenuhnya. Tapi walau bagaimanapun pihak universiti memang tidak boleh kompromis dengan syarat-syarat yang ditetapkan bagi program-program tertentu, umpamanya macam program pendidikan yang tidak boleh tidak dia melaksanakan temu duga itu sebagai syarat pemohon. Jadi kaedah yang boleh digunakan secara bersemuka online, tapi ini akan dilaksanakan oleh UA itu sendiri. Sebab sekarang dah banyak kaedah, sebab saya pun berada di Putrajaya, Cik Syaiful di Kuala Terengganu boleh bersemuka. Malah saya boleh melihat boleh melihat FB Cik Syaiful, walaupun Cik Syaiful mendengar suara saya, tapi saya boleh melihat live yang ada di di UMT. So maknanya kaedah ni ditetapkan oleh universiti, bukannya satu yang menjadi halangan kepada universiti untuk melaksanakan program temu duga. Banyak kaedah, Skype, Zoom meeting, WhatsApp dan sebagainya. Ini maknanya banyak UA yang telah mengubah kaedah atau bagi yang bakat bermain saksofon atau sebagainya, bagi kursus-kursus bakat, mereka boleh menghantar YouTube bagi program itu. Bagaimana mereka bermain alat muzik kepada panel temu duga. So apa pun semuanya di hujung jari kita. So pokok pangkalnya pada saya adalah calon tu sendiri yang ingin memohon untuk berusaha ke BSN beli unit ID dan buat permohonan sebelum tarikh tutup. Itu nasihat saya kepada semua yang mengikuti live FB ni. Okey. Terima kasih banyak Encik Wahid di atas perkongsian maklumat yang saya rasa sangat penting untuk kami di UA dan pemohon tahulah berkenaan dengan permohonan UPU online. Jadi good luck lah untuk meeting petang ni, bos. Good luck meeting petang ni. Terima kasih banyak bagi ruang pada kami. Terima kasih. Meeting yang akan membincangkan perkara-perkara untuk tahun harapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada UMT kerana telah melaksanakan live bersama page UPU online. Terima kasih dan tahniah kepada UMT. Terima kasih Encik Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So kita bersama dengan Encik Wahid bin Nordin, pengarah UPU kita yang sudi bersama dengan kita untuk memberikan sesi perkongsian yang sangat penting kepada pemohon-pemohon semua. Jadi kita sambung sesi kita. Kalau sebelum ni kita bersama dengan Dr. Maimah, jadi saya terus kepada Dr. Sheila. Saya nak tahu berkenaan dengan program yang sinonim lah. Macam bila kita sebut UMT ni, niche-nya adalah kelautan lah, marine. Jadi mungkin Dr. Sheila boleh kongsikan program yang ditawarkan yang sinonim dengan marine tu tadi. Okey, kalau saya daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan, so kita ada beberapa program, lebih kurang 3 program yang ada yang berkaitan dengan niche UMT. Yang pertama adalah Sains Gunaan Teknologi Maritim. Yang kedua adalah Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Seni Bina Kapal. So ini adalah program baru yang diperkenalkan pada tahun ini, dan tahun 2020 ini adalah batch pertama yang akan masuk lah. Okey, kemudian kita ada juga sains komputer dengan operasi maritim. So tak apa, kita nak tahu yang program yang doktor sebutkan tadi itu adakah
program yang bertemu duga ke? Oh, ada satu. Ada satu lagi program yang kalau di UMT ni hanya ada satu saja program yang mempunyai temu duga dalam syarat kemasukannya, iaitu Sarjana Muda Sains, Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim. Okey, kenapa program ini perlu melalui temu duga? Kerana mereka perlu bertemu dengan pelajar ini untuk melakukan 2 ujian lah. Okey, untuk melihat yang pertamanya adalah mereka akan diuji dengan rabun warna ataupun color blindness. Sebab penting untuk bidang sains nautika ini supaya calon tidak mengenali warna lah, so dia tidak color blindness. And then yang kedua, mereka akan uji ketidakupayaan dalam melakukan amali. So kita nak calon yang mempunyai keupayaan melakukan amali, sebab amali untuk pelajar sains nautika ini bukan sahaja terhad amali di makmal di kampus, tetapi mereka juga akan buat amali di lautan, di atas kapal nanti. So perlu melalui proses temuduga, berjaya, baru kita terima. Dan mungkin saya boleh tambah, sebenarnya program kita kalau ikutkan kaunseling akan memulakan proses temuduga pada tahun ni. Tapi ialah memandangkan dengan penularan wabak COVID-19 ni, jadi kita telah mohon kebenaran kepada pihak UPU untuk menangguhkan mungkin ke pengambilan hadapan. Kita akan ada temuduga bagi pengambilan sarjana kaunseling, sarjana muda kaunseling tadi. Alright. Tadi Dr. Sheila ada sebut pasal program yang berkaitan marine. Saya nak terus kepada Dr. Maimah. Mungkin boleh jelaskan speciality program yang Dr. Sheila beritahu tadi. Specialnya ini kerana program-program yang telah disebutkan oleh Dr. Sheila tadi merupakan program yang selari dan ianya adalah niche dengan hala tuju UMT, iaitu terokaan seluas lautan. Dengan adanya pakar dan kemudahan kapal UMT juga, kemahiran teknik eksplorasi dan penerokaan antaranya di dasar laut merupakan antara added value kepada program-program yang telah disebutkan sebentar tadi. So doktor pun sendiri daripada FSSM. Okey, memang kepakarannya marine lah kan. Jadi kita nak tahu juga laluan kerjaya kepada program-program macam yang kita sebutkan tadi, biologi marine, sains marine dan geoscience marine tadi. Mungkin kita boleh terangkan sedikit. Okey, bagi laluan kerjaya untuk graduan sarjana muda sains marine, mereka boleh menceburkan diri dalam kerjaya yang mencakupi skop biologi, geologi, kimia dan fizikal. Ataupun jika ada yang berminat dalam bidang kewartawanan sains, iaitu di bahagian berita dan dasar, juga adalah terbuka. Manakala bagi graduan sarjana muda sains biologi, biologi marine, antara peluang kerjaya yang boleh diceburi adalah seperti pegawai penyelidik, pegawai sains, pensyarah, konsultan dalam alam sekitar atau ahli bioteknologi marine. Sementara graduan sarjana muda sains geoscience marine berpeluang menceburkan diri dalam kerjaya ataupun dalam sektor oil and gas, oceanografi, perlombongan, pembinaan dan sumber air, dan tidak dilupakan juga dalam geospatial analysis. Manakala seorang ahli geologi profesional, mereka diiktiraf oleh Board of Geology Malaysia. So sama jugalah saya nak tanya Dr. Sheila. Tadi Dr. Maimah daripada FSSM Kawasan Marine kan. Jadi sekarang ni Dr. Sheila kepakarannya adalah alam sekitar tadi cakap kan. So kita pun memang ada program alam sekitar. Jadi kita nak tahulah apa dia kelebihan program alam sekitar ni. Okey, sebelum saya cerita berkenaan kelebihan, saya bagi introduction dululah. Okey. Apa itu program teknologi alam sekitar? So sebagai pengenalan, suka untuk saya kaitkan pengenalan untuk teknologi alam sekitar ni dengan isu semasa yang berlaku di negara kita. Kalau kita tengok pada hari Jumaat yang lepas, ada satu video rakaman yang tular di media sosial dan ia telah pun disahkan oleh Jabatan Alam Sekitar pada hari Sabtu. Video tersebut menunjukkan pencemaran sungai yang berlaku. Ada satu cecair putih yang dilepaskan ke sungai tersebut yang dipercayai oleh industri dan ia menyebabkan banyak ikan mati dan ia berlaku di utara tanah air kita. Okey, jadi isu ini sangat serius sebab ia melibatkan pencemaran air dan kita tahu bahawa air itu adalah
kemudahan asas kita dan sungai itu adalah sumber kepada air tersebut. Jadi kalaulah sungai itu digunakan sebagai sumber air bagi loji rawatan air terdekat, maka penduduk setempat di kawasan itu akan mengalami masalah. Okey. Jadi peranan graduan teknologi alam sekitar ini ialah untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan alam sekitar seperti isu pencemaran sungai inilah. Okey. Jadi itu baru satu elemen iaitu air. Tetapi kalau kita tahu bidang alam sekitar ni dia sangat luas dan di sini pelajar akan belajar aspek sains dan kejuruteraan alam sekitar yang kita ada bidang selain daripada air tadi adalah air sisa, kita ada udara, kita ada sisa pepejal, kita ada sisa toksik ataupun di Malaysia lebih dikenali sebagai sisa terjadual. Kemudian dari sudut kejuruteraan kita ada subjek hidrologi, geoteknik, reka bentuk alam sekitar, keselamatan loji dan juga kesihatan dan keselamatan pekerjaan juga merupakan elemen dalam bidang alam sekitar ini. So berbalik pada keunikan tadi, okey, sebenarnya apa yang saya boleh katakan secara general kat sini adalah pekerjaan dalam bidang alam sekitar ini adalah sentiasa memakmurkan kehidupan manusia. Sebab kita berusaha untuk mencegah pencemaran itu daripada berterusan berlaku untuk kita pelihara alam sekitar ini bagi kebaikan untuk generasi di masa akan datang. So itu secara general lah. So itu adalah perkara yang akan ketahui oleh pelajar yang akan masuk ke program alam sekitar tadi kan. Okey, Dr. Maimah, saya tertarik sebenarnya dengan dua program yang kita ada di FSSM tadi. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit berkenaan dengan program biodiversity yang kita ada, dan lagi satu program baru tahun lepas kita offer, Geoscience Marine. Mungkin boleh terangkan sedikit mengenai dua program ni. Okey, baiklah. Bagi program Sarjana Muda Sains Pemeliharaan dan Pengurusan Biodiversity, program ini dirangka khas bertujuan melahirkan graduan yang akan menyumbang kepada negara dalam aspek memelihara dan mengurus alam sekitar secara lestari. Antara kursus utama yang telah ditekankan dalam program ini adalah kepelbagaian haiwan dan tumbuhan, taksonomi dan sistematik, organisma, pengurusan hidupan liar, pengurusan sumber biodiversity, ekologi dan juga biologi lapangan. Sebagaimana maklum, baru-baru ini kita turut dikejutkan dengan kematian badak sumbu Sumatera yang terakhir, iaitu Iman, kerana kerana penyakit kanser yang tidak dapat dirawat. Jadi itu antara orang kata kehilangan yang ketara lah, salah satu spesies yang penting kepada biodiversity Malaysia antaranya. Manakala bagi program Sarjana Muda Sains Geoscience Marine, secara keseluruhannya terdapat 5 universiti awam yang universiti ataupun IPT lain yang turut menawarkan program geologi, iaitu UKM, Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Petronas dan juga Universiti Malaysia Sabah. Walau bagaimanapun, kesemuanya mempunyai kekuatan yang berbeza. Di UMT sendiri, program ini menawarkan kursus yang merangkumi bidang geologi dan juga geologi marin, di mana pelajar akan mempelajari ilmu pembentukan dan proses kejadian batu batan hinggalah ke dasar laut, manakala teknik eksplorasi dan juga penerokaan dasar laut merupakan added value kepada program Sarjana Muda Geoscience Marine di sini. Okey. Alright. So sebenarnya skopnya sangat luas kalau kita lihat kan. Dan satu lagi program yang kita sekarang ni dah advance 2020, kita tengok ada robotik lah apa semua tu kan. Saya tertarik dengan kursus elektronik dan instrumentasi di FTKKI. Kalau boleh Doktor ceritakan sedikit tentang kelebihannya, macam mana? Okey Encik Syaiful, elektronik ni kita biasa dengar. Ia berkaitan dengan litar seperti analog dan digital, dan kita tahu komponen elektronik seperti semiconductor dan juga litar dalam integrated circuit IC yang memang diguna pakai secara meluas.
Manakala instrumentasi itu pula adalah aplikasi kepada elektronik itu sendiri. Okey, jadi instrumentasi ini dia lebih kepada teknik penggunaan alat yang digunakan untuk membuat pengukuran, menganalisa hasil, dan dia sangat berkait rapat dengan penggunaan sensor dan transducer, sistem kawalan, sistem pengukuran dan juga programming ataupun coding untuk menggerakkan sesuatu peranti. Jadi di FTKKI ini kami bukan sahaja menawarkan bidang elektronik, bahkan kami menggabungkan kedua-dua iaitu elektronik dan instrumentasi dalam satu program bagi meluaskan lagi peluang pelajar mendapat kemahiran supaya mereka ini relevan dan majoriti oleh mereka boleh bekerja dengan sektor pekerjaan yang luas di luar sana nanti. Okey. So pengkhususannya adalah kepada elektronik dan itulah. Elektronik dan instrumentasi. Okey. So kita berehat seketika saya rasa. Kita akan tengok VT terlebih dahulu dan kita akan kembali selepas ini. Jom pilih UMT. Okey, kembali semula kita ke slot kedua, UMT Live di saluran UPU Live. Jadi tadi sebelum kita berhenti rehat, kita lihat VT kita, saya nak tahu sebenarnya tentang alam sekitar tadi yang Dr. Sheila beritahu dia punya bidang semua kan. Jadi kita nak tahu bila dah ambil program alam sekitar, apakah laluan kerjaya yang menunggu pelajar yang mengikuti program tersebut? Alright. Sebenarnya prospek kerjaya untuk graduan teknologi alam sekitar ni luas. Okey, jika di sektor swasta seperti industri, mereka boleh bekerja sebagai juru teknologis alam sekitar yang akan menyelia berkenaan sistem rawatan yang ada di industri, ataupun mereka boleh bekerja sebagai pegawai alam sekitar yang akan menyelia berkenaan dengan pematuhan terhadap peraturan yang termaktub di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, ataupun mereka boleh bekerja sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan di mana mereka menyelia, mengurus dan juga menggubal polisi untuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Okey, kalau di sektor kerajaan, mereka boleh bekerja sebagai pegawai alam sekitar ataupun sebagai pegawai penguat kuasa alam sekitar, ataupun sebagai pegawai kesihatan alam sekitar di badan-badan kerajaan ataupun pihak berkuasa
kuasa tempatan di setiap negeri. Jadi badan-badan kerajaan dan PBT ini yang menyokong Kementerian Alam Sekitar dan Air dan kementerian yang berkaitan lah. Okey, selain daripada itu, kalau di syarikat perunding, mereka boleh bekerja sebagai pegawai penilai alam sekitar, di mana mereka akan menyelia berkenaan dengan laporan penilaian kesan alam sekitar yang kita tahu ia diperlukan untuk pembangunan yang telah ditetapkan. Okey, dan saya juga nak maklumkan bahawa graduan kita sangat popular di sektor pembinaan yang bekerja sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi pendek kata, bidang alam sekitar ni dia prospek kerjayanya sangat luas, sama ada dari sektor swasta dan sektor kerajaan yang telah saya nyatakan tadilah. Okey. So maksudnya dia punya kerjaya tu memang luas sebenarnya dan kalau saya boleh tahu peratus GE untuk pelajar alam sekitar ni macam mana? Okey, pada tahun lepas 2019 GE untuk teknologi alam sekitar adalah sebanyak 76%. Oh, tinggi jugalah. Alright. So saya rasa kita tak punya masa yang lama lagi lah untuk bersiaran di UPU Live ini dan seperti mana yang saya janjikan sebelum kita ke kata-kata akhir panel jemputan kita tadi, kita ada tips untuk pemohon yang ingin mencerahkan lagi peluang lah kan ke UMT. Kalau letak pilihan pertama, itu kita dah biasa dengar. Tapi hari ini saya akan berkongsi, memang tak akan dapat dekat tempat lain, untuk memudahkan ataupun mencerahkan sedikitlah peluang untuk masuk ke UMT ni. Saya berikan program yang sebenarnya tempat yang kita sediakan tu banyak. Jadi mungkin boleh mohon ke program seperti yang saya nyatakan ni. Kita ada sarjana muda sains gunaan elektronik dan instrumentasi, sarjana muda pengurusan operasi maritim, sarjana muda sains gunaan pemeliharaan dan pengurusan biodiversity, sarjana muda teknologi alam sekitar, sarjana muda sains gunaan perikanan dengan kemudian sarjana muda sains komputer dengan informatik maritim, sarjana muda sains kimia analisis dan persekitaran, sarjana muda aquaculture, sarjana muda sains geosains marine, sarjana muda sains matematik gunaan, sarjana muda sains teknologi maritim dan sarjana muda sains agroteknologi sains tanaman. Jadi program yang saya nyatakan kat sini masukkanlah sebagai pilihan pertama dan insya-Allah peluang untuk bersama-sama dengan kami di UMT ni akan lebih cerah lah, insya-Allah. So dekat mana-mana tak dapat dah tu tips tu paling gempak kita bagi untuk hari ni. Jadi saya balik kepada panel kita, mungkin ada kata-kata akhir sebelum kita mengakhiri program live kita hari ini. Kita pergi pada Dr. Sheila dulu. Saya dulu. Okey. Okey, buat adik-adik di luar sana, sekiranya minat dengan satu bidang, okey, rancanglah dengan teliti berdasarkan kepada tahap kemampuan merit masing-masing. Jangan kita terlalu mengejar program yang popular sehingga kita tercicir ataupun kita tidak mendapat tawaran program tersebut disebabkan ia telah diisi oleh pelajar yang mempunyai merit yang bagus. Oleh itu, dapatkan maklumat yang lengkap berkenaan program yang diminati dan buatlah pilihan dengan bijak. Okey, UMT adalah sebuah universiti yang menawarkan kepelbagaian program yang mempunyai prospek kerjaya yang bagus. Kami komited untuk melahirkan graduan yang kompeten di pasaran kerja. Setaraf dengan ranking universiti yang telah meningkat pada tahun 2019 ya, Encik Syaiful. Mengikut ke QS Asia Ranking, QS University in Asia. Okey, oleh itu jika adik-adik mempunyai masalah ataupun ingin mendapatkan lebih maklumat, boleh pergi ke laman sosial media kami iaitu di Facebook ataupun Instagram official FTKKI. So kami di sana akan bersedia untuk membantu adik-adik. So akhir kata, jadikan UMT pilihan pertama anda. Saya sokong yang tu. Jadikan UMT pilihan pertama anda. Dr. Maimah, pesanan akhir. Okey, pesanan akhir daripada saya kepada adik-adik di luar sana yang masih lagi tercari-cari program-program yang sesuai sebagaimana yang telah diberikan kata-kata oleh Dr. Sheila sebentar tadi. Pastikan program yang dipilih atau yang akan diisi itu mencukupi merit yang telah pun ditetapkan oleh bahagian UPU. Manakala adik-adik yang berminat untuk menceburi bidang-bidang kelautan, jangan lupa UMT menawarkan program-program yang berkaitan dan anda layak memohon jika
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan di UMT juga kita ada beberapa lagi program, orang kata secara total kita ada 30 program sarjana muda yang boleh adik-adik capai maklumatnya di laman FB UMT itu sendiri. Dan akhir kata daripada saya, buatlah pilihan yang terbaik untuk masa depan adik-adik sekalian, dan UMT bersedia menanti kedatangan anda semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Maima. Betul tadi seperti mana yang Dr. Maima beritahu, kita ada 30 program sarjana muda, kita ada 1 program asasi, kita ada 1 program diploma. Jadi saya rasa ini saja masa yang kita ada. Tapi sebelum tu, suka saya ingatkan lagi sekali, tarikh akhir untuk permohonan UPU online kita adalah pada 17 hari bulan April 2020 jam 11.59 malam. Jadi sebarang maklum balas berkaitan boleh dimajukan ke sistem maklum balas BKPA di online.moi.gov.my/upu/maklum balas atau terus ke alamat email upu@moi.gov.my. Jadi saya mewakili pihak pengurusan UMT ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak UPU Online, kepada Encik Wahi sebenarnya, Encik Wahi, Puan Cahaya, kita ada Encik Adil, Pak Nurul, semualah tim intake, kita ada Encik Hamidi semua, dan kami juga panel-panel jemputan saya slot pertama tadi, Dr. Laili, Dr. Fazliana, Dr. Maima, Dr. Sheila, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PKK kami kerana telah memberikan kerjasama dan membolehkan kami bersiaran di saluran FB Live UPU ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, buat keputusan yang bijak, pilih UMT dan jangan lupa masukkan kami sebagai pilihan pertama. Dan akhir kata, Assalamualaikum, jom pilih UMT.